Halo. Halo. Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Polis mengesahkan kontraktor yang terlibat dalam kerja-kerja pengubahsuaian rumah milik Zalina Azman tidak terkait dengan kehilangan bekas personaliti TV3 itu selepas 20 keterangan diambil kira-kira 2 minggu lalu. Iqbal menambah, kali terakhir bayaran dibuat kepada kontraktor berkenaan adalah RM20,000 pada Ogos 2021 dan kerja tersebut dihentikan atas permintaan Zalina sendiri selepas memaklumkan kehabisan duit. Terdahulu, utusan Malaysia melaporkan polis menggeledah banglo Zalina sebanyak 2 kali iaitu pada November 2021 dan awal Julai lalu, namun tidak menemui sebarang petunjuk dalam pencariannya. Zalina dilaporkan hilang pada 29 November tahun lepas selepas anaknya Michael Norman, 33, gagal menghubungi ibunya itu. Polis kemudian menguak-uarkan kehilangan wanita itu pada 19 Julai lalu. Dalam pada itu, Muhammad Iqbal memaklumkan polis merampas beberapa barangan dari banglo tersebut termasuk dokumen dan sebuah komputer riba yang sedang dianalisis oleh pasukan forensik selepas melakukan pemeriksaan kali ketiga pada 28 Julai lalu. Kita tak mahu ada ketinggalan sebarang bukti, ada beberapa dokumen kita rampas dalam rumah tersebut, kita buat rampasan komputer riba untuk membuat analisis di makmal forensik kita. Saya tak boleh dedahkan perinciannya, sebab rampasan itu masih dalam siasatan kita. Kita periksa, ada laptop, kemudian itulah kita ambillah, kemudian habis. Kalau hendak cari tubuh pun memang tak ada sebab anjing pengesan pun memang tak jumpa jejak dekat rumah tersebut. Jelasnya, berselerak dan tidak terurus. Ramai terkejut lihat keadaan rumah Zalina Azman. Hasil tinjauan media di kediaman Zalina atau nama sebenarnya, Zalina Shaharah Azman mendapati rumah bekas personaliti tersebut berada dalam keadaan berselerak dan tidak terurus seperti sudah ditinggalkan beberapa bulan. Mari kita lihat foto keadaan kediaman Zalina yang sempat dirakam oleh impiana menerusi paparan buletin utama TV3 pada Selasa. Manakala keadaan pagar rumah di kediamannya pula seperti masih dalam pembinaan. Dalam pada itu, media melaporkan barang kepunyaan mangsa seperti kad pengenalan, kad kredit, kunci kereta dan wang tunai sebanyak RM600 masih berada di kediamannya. Lantas, paparan rakaman video yang memaparkan keadaan kediaman milik Zalina telah mencuri perhatian dan pelbagai reaksi warga maya. Seramlah kes Zalina Azman ni, tengok rumah dia pun dah macam qualified untuk shooting found footage horror movie. How on earth someone could vanish just like that, tulis seorang warga maya. Tengok keadaan rumah menyeramkan seperti dia tak pernah tinggal di situ atau datang jenguk sesekali. Mungkin dia ada rumah lain, mungkin dia hilang ingatan keluar rumah tanpa buk kereta dan dokumen diri. Pelik juga, tulis lagi netizen lain. 20 November kali terakhir telefon bimbit aktif. Kali terakhir telefon bimbit bekas pembaca berita TV3, Zalina Shaharah Azman atau dikenali sebagai Zalina Azman, dikesan aktif adalah pada 20 November tahun lalu, 4 hari sebelum anak lelakinya cuba membuat panggilan kepada wanita itu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim, berkata menerusi semakan dan siasatan dibuat, pihak polis berpendapat berkemungkinan Zalina hilang lebih awal daripada tarikh yang dilaporkan. Kalau anaknya tidak cuba telefon, kita pun tidak tahu dia hilang. Berkemungkinan Zalina telah hilang lebih awal, tapi tidaklah awal sangat sebab kita sudah semak dan pada 20 November didapati telefonnya telah dimatikan, tiada rekod panggilan keluar atau masuk. Muhammad Iqbal berkata, keadaan rumah Zalina Shaharah yang didapati tidak tersusun adalah disebabkan kediaman itu sedang dalam proses pengubahsuaian untuk menjadi sebuah galeri. Sementara itu, dalam kenyataan beliau berkata, polis kini sedang mengesan pekerja yang pernah melakukan kerja pengubahsuaian bagi membantu siasatan kes kehilangan bekas personaliti televisyen itu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main-main dengan sumpahan mulut aku.